Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi muqallibil a'wam 'aman ba'da 'am wasyuhur ba'da syuhur wal ayyam ba'dal ayyam. Yuqallibullahu al-laila wan nahar inna fi dzalika la'ibratan liulil absar. Wassalatu wassalamu 'alal hadil bashir was sirajil munir wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para penonton sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kuliah kita pada hari ini bicara wanita dan Ramadan. Kuliah ini anjuran bersama dengan Nisa Kefi dengan Syabab Media Dakwah Media Kelantan dan juga Dar Taibah. Jadi alhamdulillah, permintaan khas daripada pihak Nisa wanita untuk kita bincangkan tajuk yang berkait dengan mereka, maka satu perbincangan yang patut, suatu motivasi yang besar kepada ibu-ibu, kepada isteri-isteri, wanita-wanita yang ada di sini, untuk kita ihyakan Ramadan itu dengan sebaik-baiknya. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayat oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, an-nisa'u syaqa'iqur rijal. An-nisa'u syaqa'iqur rijal. Orang perempuan tak ada sikit. An-nisa'u syaqa'iqur rijal. Mana orang perempuan itu kawan ataupun gu kepada orang laki-laki. Dia dua tu. Laki-laki mesti ada perempuan. Orang perempuan kena ada laki-laki. Kalau tidak lengkap, tidak sempurna dia punya perjalanan hidup. Boleh laki-laki tak ada isteri, isteri tak ada suami, tapi tidak sempurna. Sebab Allah Ta'ala dah buat dah secara tabi'i. Kan hadis ini diriwayat oleh Imam Ahmad, Abu Daud, At-Tirmizi dengan sanad yang sahih. Hadis ini menunjukkan bahawa musawah ataupun ada persamaan wanita dengan laki-laki di dalam beberapa perkara. Kita tak kata semua perkara. Kalau jadi semua perkara itu jadi geng liberal, geng woman lib yang nak sama ke laki-laki orang perempuan. Kita kata tak mungkin nak sama. Macam mana boleh sama? Ini laki-laki, ini perempuan, kan? Mesti ada perbezaan yang sangat ketara. Cuma di sana ada beberapa persamaan dari sudut kedudukan dia sebagai hamba Allah Azza wa Jalla, yang Allah Ta'ala ciptakan dalam surah Az-Zariyat ayat 56. Qala Allah Ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah kata, aku tak ciptakan jin dan manusia kecuali supaya mengabdikan diri kepadaku. Maknanya disebut al-abdi di sini termasuklah al-amah, orang perempuan. Maknanya perempuan itu syaqa'iqur rijal. Jadi dalam banyak perkara, usulul ahkam, wajib solat, wajib puasa, wajib zakat dengan syarat-syarat yang tersendirilah. Semuanya sama, laki-laki dengan perempuan. Sehingga kan Allah SWT sebut dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu, dalam bab hukum termasuk juga ya ayyatuhal mu'minat, sama juga dengan orang perempuan, kan. Jadi di dalam ibadat kepada Allah Azza wa Jalla, di dalam melaksanakan tugas sebagai hamba Allah, sama kita laki-laki dengan perempuan, kecuali dalam beberapa isu yang tersendiri, seperti laki-laki wajib solat Jumaat, orang perempuan tidak diwajibkan. Tapi kalau pergi sah. Dalam Al-Quranul Karim, Allah Ta'ala beri kemuliaan khas kepada wanita dengan diberinya suatu surah, nama dia surah An-Nisa, surah wanita. Dan Allah Ta'ala sebut beberapa nama khas kepada wanita, seperti surah Maryam. Surah Maryam, Allah Ta'ala sebut isu khas tentang wanita dalam surah At-Tahrim, At-Talaq, dan juga dalam surah An-Nur dan surah Al-Ahzab. Dalam surah Al-Ahzab ni, untuk kita tadabbur, Ramadan ni menarik untuk tadabbur.
tanda. Suratul Ahzab ayat 35. Suratul Ahzab ayat 35, tapi anda tak nak baca semua ayat ini kerana dia mengandungi 10 ciri-ciri muslimin, muslimat ahli syurga yang dijanjikan syurga dan keampunan oleh Allah Azza wa Jalla. Di dalam ayat 35, satu kisah Sayyidah Ummu Umarah Al-Ansariyah, seorang sahabat Ummu Umarah radhiyallahu anha, dia pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, ya Rasulullah, ma ara kulli syai'in illa lirijal. Rasulullah, kenapa saya baca ayat Quran ni semua lirijal? Ya ayyuhallazina amanu. Jadi tak ada. Wa ma ara nisa yuzkarna bi syai'. Aku tak tengok orang perempuan tidak sebut dalam Quran ni. Kenapa? Fanazalat hazihil ayah, maka Allah Taala turunkan ayat 35 suratul Ahzab, innal muslimina wal muslimat, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitat was sadiqina was sadiqati was sabirina was sabirati wal khashi'ina wal khashi'at wal mutasaddiqina wal mutasaddiqati was saimina was saimat wal hafizina furujahum wal hafizat والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Dalam ayat ini Allah sebut 10 sifat. Innal muslimina wal muslimat, mukminin mukminat, sudah beza. Sampai kepada bab kita ni, was-saimina was-saimat, laki-laki yang berpuasa, perempuan yang berpuasa. Jadi para jemaah sekalian, untuk syarah ayat ini cuba tengok dalam YouTube, dalam halaqah Abu Anas Madani yang ada huraikan, tajuk dia kuliah syarah kepada ayat tentang kedudukan muslimat di dalam Islam. Alhamdulillah para jemaah. Jadi di sini cuma kita nak sebut tentang al-mar'atu an-nisa'u syaqa'iqur rijal, maka banyaklah kelebihan-kelebihan yang Allah Taala sebut kepada wanita. Apa kelebihan lagi? Banyak kelebihan wanita pada laki-laki. Dia boleh pakai emas, kita laki-laki tak boleh kan. Orang wanita boleh pakai sutera, laki-laki tak boleh. Jadi masing-masing ada kelebihan sendiri. Cuma orang laki-laki ada lebih sikit lagi. Yang lain-lain itu kita bincang lepas Ramadan lah kan? Baiklah para jemaah sekalian, dalam sebuah hadis yang diriwayat oleh Sayyidina Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu anhu wa ardahu, dan juga diriwayat oleh orang lain, tentang bagaimana wanita nak pergi syurga. Tadi dalam ayat 35 suratul Ahzab jelas 10 perkara ni Allah bezakan laki-laki perempuan, laki-laki perempuan. A'adallah, Allah Taala sediakan bagi mereka maghfiratan, keampunan, wa ajran azima, dan pahala yang besar. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iza sallatil mar'atu khamsaha, apabila seorang perempuan telah jaga solat dia, jaga solat, beriman sudah pasti itu dia panggil kunci. Apabila seorang perempuan jaga solat dia, jaga waktunya, jaga rukunnya, jaga syaratnya, jangan main-main, wasamat syahraha, dan mereka telah berpuasa pada bulan Ramadannya. Masya Allah, tabarakallah. Jaga puasa pada bulan Ramadan, kecuali ketika uzur, ditangguh, bukan digugurkan, ditangguh sehingga selepas penguzurannya, ba'dal Eid, selepas raya kena qada balik. Wa hafizat farjaha, dan dia jaga kemaluannya, jangan buat benda-benda yang tak baik. Wa ata'at zaujaha, dan dia taat kepada suaminya di dalam perkara-perkara ketaatan. Tapi kalau taat dalam perkara yang maksiat, la ta'ata li makhluqin fi syi'atillah. Ada setengah suami ni dia kata apa? Oh, saya ni, awak ni cantik lah, comel lah awak ni, saya berbangga dengan memiliki awak sebagai isteri. Habis kenapa nak tutup aurat? Biar orang lain boleh tengok juga, saya punya wife hebat. Masya Allah, tabarakallah. Kita kata tak wajib taat. Itu makhluk yang berbentuk syaitan, nama dia kan. Dalam perbincangan kita semalam, Ramadan dan syaitan. Jadi di antara syaitan itu syaitan minal jinnati wan nas, ada di kalangan jin yang kita tak nampak, di kalangan manusia ada juga syaitan. Kalau suami bersifat dengan sifat syaitaniyah, maka tidak wajib ditaati dalam perkara tersebut. Dalam perkara tersebut kena hati-hati. Dia kata, oh apa nak buat alam,
Saya ni memang nak tutup aurat, tapi dah si suami tak bagi, saya pun tak boleh. Wajib lawan dalam masalah ini. Sebab masalah huququllah, hak Allah Ta'ala mesti dipertahankan. Tak boleh manusia sewenang-wenang melakukan perkara yang sedemikian. Selesai kita. Solat, puasa, jaga kemaluan, jaga hormatan diri, dan taat kepada suami dalam perkara ma'ruf. Apa dia dapat? Tanda wanita. Qila laha, dikatakan baginya, Masya Allah, sama ada yunadi alaiha min abwabil jannah, pintu syurga 8. Malaikat menyeru, takriman wa tashrifan, memuliakan wanita tersebut dan menghormati dia. Dia kata apa? Udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti. 8 pintu syurga, mu pilih nak masuk pintu mana. Masya Allah, tabarakallah. Allahumma ja'a, ya Allah, jadikan wanita isteri kami, wanita anak-anak perempuan kami, wanita-wanita muslimat semuanya termasuk di kalangan orang yang dipanggil oleh malaikat di hari kiamat nanti. Udkhuli al-jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti. InsyaAllah, masuklah dalam pintu mana yang kamu nak. Kamu sekarang ini sudah berada dalam suasana yang begitu baik. Baiklah para muslimah sekalian, muslimin dan juga muslimah, kan? Ada muslimin yang tengok, ada muslimah yang tengok. Saya dah kempen di awal tadi, walaupun ceramah kepada muslimat, tapi muslimin kena tengok. Sebab apa muslimin kena tengok? Sebab kaitannya dua ini sangat besar. Muslimin, muslimat. Kalau tak ada muslimin, tak ada muslimat. Betullah ada kawan-kawan kita bagi tahu, ahli fikir bagi mengatakan bahawa kalau kita tengok laki-laki itu hebat, tentulah di belakangnya ada wanita yang hebat. Mari pendakwah-pendakwah yang berani sikit, dia kata itu kalau seorang wanita, bagaimana kalau ada 4 di belakang, lagi hebat. Tapi bulan Ramadan kita tak bincang tajuk tu. Baiklah para muslimin dan muslimat sekalian, beberapa perkara perbincangan saya ni ringkas. InsyaAllah dalam kita bagi masa 1 jam ataupun kurang. Kalau ada soalan banyak, insyaAllah saya akan cuba menjawab setakat mana yang saya mampu. Yang tak mampu itu kita tunggu, kita tanya majlis fatwa nanti, insyaAllah. Yang pertama, dia panggil wal-waqfatul ula. Isu pertama, nasihat yang pertama yang kita nak bincangkan kepada para jemaah sekalian, iaitu puasa ini suatu nikmat anugerah yang besar Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita. Kan dalam hadis tentang Nabi kita salah naik mimbar, Nabi kata, ataupun dalam hadis lain, Nabi sebab kata, man dakhala ali Ramadan, siapa-siapa orang yang sempat hidup di bulan Ramadan tapi malangnya dia tak ibadat, dia tidak melakukan perkara-perkara yang baik, lara lagi dia, fansalaha, berlalunya Ramadan dia tidak mendapat keampunan Allah, raghima, orang ni malu besar di hadapan Allah Azza wa Jalla. Tuhan kata, aku bagi peluang kepada kamu, kamu tak ambil. Aku bagi fursah kepada kamu, kamu tak ambil peluang. Masya Allah, tabarakallah. Jadi para muslimin dan juga muslimat sekalian, sampainya kita ke bulan Ramadan, hazihi an-ni'matun azimatun, ini adalah merupakan nikmat yang besar. Ini nikmat yang besar Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita. Jangan kita rasa relax bulan puasa biasa-biasa. Mana ada biasa-biasa. Orang ulama salafus salih sebagaimana yang telah doa yang kita ajar dulu, 6 bulan katanya belum Ramadan telah berdoa, Rabballighna Ramadan wa sallimna li Ramadan, sampaikan kami ke Ramadan. Bila sampai kita buat senyap, rugi. Kita jangan jadikan Ramadan seperti kita ber-WhatsApp dengan kawan-kawan. Kan mazhab WhatsApp ini, bila nak pergi rumah kawan, 3 hari ambil date, datang rumah aku pada hari sekian. Bila sampai rumah dia, sudah bagi salam, tanya khabar 2 patah, dia buka telefon, dia main pecik dengan orang lain. Kita kata, lesh, limaza tansyagil an sahibil bait. Mengambil temu janji dengan tuan rumah buat persiapan, tak pergi mana-mana nak tunggu awak datang. Buat makanan yang begitu lazat, yang begitu sedap, tiba-tiba muduk main WhatsApp dalam rumah dia. Baik, duduk rumah senang. Sama juga kita nak sampai balighna Ramadan, sampai pada Ramadan. Bila sampai Ramadan, kita buat tak kenal Ramadan pula dah. Masya Allah, tabarakallah. Sedangkan hidangan yang Allah sediakan dalam bulan Ramadan cukup banyak.
dengan baca Qurannya, dengan qiyam Ramadannya, dengan macam-macam nafhatur rahman, limpah kurnia Allah Ta'ala yang begitu besar, maka yang pertama sekali kita syukur nikmat Allah Ta'ala sampai kita ke Ramadan ini dengan apa? Dengan cara mengisi Ramadan dengan ibadat-ibadat yang baik. Saya dah senaraikan dalam risalah ini amalan-amalan di bulan Ramadan. Tuan-tuan boleh ambil risalah ini ataupun tengok di Facebook ini, ada di sana link yang kita boleh ambil risalah. Masya Allah, tabarakallah. Yang kedua, biasanya bila kait dengan wanita di bulan Ramadan, ramai juga wanita yang mengeluh. Dia kata bulan Ramadan orang lain seronok lah, suami bunyi azan pergi masjid kan, tapi kami wanita ni bila mari dekat dengan azan, dekat nak maghrib, sibuk dengan makanan, sibuk dengan membuat persiapan. Kita mengatakan itu di antara kelebihan Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita. Maka kita kena ingat, rutin kehidupan wanita di dalam Ramadan adalah satu peluang yang Allah nak beri anugerahkan kepada puan-puan supaya mendapat pahala walaupun kita buat kerja rutin dalam hidup kita. Sebab itulah orang namakan wanita itu suri rumah. Nama apa wanita? Suri rumah, maknanya penyeri rumah. Kalau wanita dalam rumah moyok ya, rumah pun masuk dalam rumah dia, kata orang macam kapal pecah. Allah, kalau ada orang mari tak bagi SMS dulu, tak ambil date dulu mari, Masya Allah, mengkelabah suami isteri dah, berterabur di ruang tamu dengan kain yang baru angkat daripada jemuran, mainnya anak-anak berterabur sini, macam-macam kasut hok mak seminggu balik kerja berterabur di tepi pintu, contoh tu. Nah, beg dia pula bersepah sini, kita kata macam kapal pecah hidup dia. La, wanita suri rumah, penyeri rumah. Dan orang juga ada setengah suami dia kata, ini orang rumah saya. Maknanya wanita tu sinonim dah dia duduk di rumah. Tapi seorang ulama, Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, dia kata, tulis ni wanita, kata-kata ni motivasi besar bagi saya kepada muslimah. Dia kata ahlul yaqazah, orang yang peka, orang yang cerdik, orang yang bijak, pandai mengambil peluang, pandai menggunakan peruntukan yang Allah berikan. Adatuhum ibadah, adatuhum ibadat. Mereka boleh menukar adat kehidupan mereka dengan mendapat pahala beribadat. Itu orang cerdik. Wa ahlul ghaflah, orang yang lalai, yang leka, yang lara, ibadatuhum adat. Ibadat pun jadi adat. Nampak tak? Sekarang ni wanita banyak buat kerja rumah. Kita sapu rumah, kita masak makanan. Dalam bab masak saya akan fokus satu tajuk khas nanti insya-Allah. Sebab wanita dengan masak tak boleh lari kan. Terutama sekarang zaman PKP ni, bazar tak apa nak ada, agak ke motor mari hantar, kita kata itulah peluang kita. Adatuhum ibadat. Sebab apa? Dengan niat ikhlas, mereka boleh tukar daripada adat yang akan berlalu begitu sahaja dengan mengeraih pahala daripada Allah Azza wa Jalla. Orang lara, orang leka pula, ibadat dia pun macam jadi adat. Kenapa pergi masjid sampai di masjid tak masuk tahiyatul masjid, duk buah tangga masjid sampai ke orang khomat, orang azan pun tak berhenti, akhir sekali jadi adat je. Ayah saya juga tak miss pergi masjid semua. Nah, pergi masjid semua tapi duk buah semua. Waktu orang mengajar, orang kuliah pun duk buah juga. Kita kata ini rugi. Yang kita nak adatuhum ibadat. Ini menarik. Maka para jemaah sekalian, biarlah bila kita duduk di bulan yang mulia, yang besar ini, la tukthiri min syira'il at'imah wal ma'kulat. Jangan duk banyak duk menyediakan makanan-makanan, minuman-minuman daripada awal bulan lagi. Nampak duk bertukar menu ya. Kawan-kawan pun duk share dalam Facebook menu hari ini. Oh, susah hati pula kita. Allahu akbar, menunya sedap. Tengok-tengok barang kat dapur tak ada dia punya bahan. Nak pergi ke pasar, jam, PKP, macam-macam alasan. Maka kita mengatakan makanlah apa yang ada. Kita makan apa yang kita ada, insya-Allah. Tak perlu kita duk cari benda yang pelik-pelik, benda yang ajaib. Sebab apa? Sebab tujuan Ramadan itu sendiri untuk nama dia Syahrus Siyam, bulan puasa. Bulan puasa ni bulan bukannya laisa syahrul akli wasyurbi, bukan bulan mengeluarkan menu-menu dalam muzium. Ni tidak bulan Ramadan bulan keluar menu dalam muzium. Allahu akbar. Sedangkan bulan Ramadan Allah nak didik kita, nak kekang nafsu kita supaya lebih lemah dia punya syahwat,
lebih mengambil masa yang banyak untuk beribadat pada Allah Azza wa Jalla. Tak sibuk dah kita. Dulu kita sibuk lepas subuh nak buat sarapan. Sekarang ni kita dah makan boleh subuh. Lepas subuh boleh zikir, lepas subuh boleh dengar kuliah, boleh Masya Allah sampai waktu duha. Tak ada sibuk mari PKP pula, kurung dalam rumah kita, tak boleh nak pergi jabat, tak boleh nak pergi mana. Kita kata Alhamdulillah. Kan? Jadi makanan-makanan tu jangan tamak. Saya dapat kenyataan daripada pihak kesihatan. Dia kata hasil daripada PKP ni, berapa tan dah kita punya makanan-makanan pembaziran hilang pada tahun ni. Saya kata Alhamdulillah, ini nikmat besar Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita. Bila mari musim berkurung ni, kurang dia punya pembaziran. Saya ambil kata-kata seorang pendakwah yang Arab. Dia kata syukran corona. Dengan sebab corona mari pembaziran pun hilang. Dulu kita tak mampu nak kekang nafsu dengan sebab terlalu banyaknya makanan-makanan, terlalu banyak teluahnya bazar-bazar. Daripada bazar menjadi bazir pun ada juga. Maka kita mengatakan dengan marinya bencana ni, pandemik ini, ia menyebabkan manusia jadi terkurung, tak banyak dia punya, kerana kita kata Alhamdulillah. Tapi kita tak nak dikurung terlalu lama, dan kita nak keluar sebab kita semua nak pergi ke masjid, kita nak pergi kerja, pergi beribadat kepada Allah Azza wa Jalla dengan sebaik-baiknya, insya-Allah. Baiklah para muslimin dan muslimat, para jemaah sekalian, kita jangan duduk banyak sangat buat pembaziran yang ada. Sebab apa? Sebab innal mubazzirin kanu ikhwana syayatin. Pembaziran itu saudara syaitan. Tengok saya baca, dia kata dari kenyataan daripada Public Health Malaysia, kajian mendapati sepanjang tempoh sebulan Ramadan setiap tahun sebanyak 270,000 tan makanan, 270 tan makanan yang tidak diusik dibuang. Jadi makanan-makanan itu yang dibuang tu boleh dimakan lagi. Mana kalau orang pakai miskin mari korek dalam tong sampah kita, masih lagi boleh dimakan. Jadi insya-Allah diharapkan tanpa bazar Ramadan ni, maka tidak adalah bazir Ramadan sebagaimana yang disebut-sebut oleh orang itu, insya-Allah. Baik, kita pergi pada yang ketiga. Isu yang ketiga para muslimah sekalian, iaitu igtanimi hadhil ayam. Ambillah peluang besar di bulan Ramadan ini untuk kita buat persiapan ibadat-ibadat yang telah disediakan oleh Allah Azza wa Jalla kepada kita. Banyak sekali. Di antara ibadat yang utama sekali, solat. Alhamdulillah, kalau dulu terpinggir wanita. Nak solat jemaah, suami pergi masjid, anak-anak ikut sekali. Sekarang ni alhamdulillah, encik suami sudah menjadi imam di rumah. Jadi alhamdulillah, tahun ni, ini saya kata hikmah di sebalik ini. Walaupun kita tak nak tak nak benda ni berlaku panjang, tapi hikmah yang sudah ada. Dulu wanita nak solat jemaah masalah. Kalau nak pergi masjid sekali dengan suami, terpaksa kena tinggal. Lepas sahur berterabur kita punya pinggan mangkuk di dapur. Lepas buka puasa sama juga. Sekarang ni alhamdulillah, kita sama-sama gotong royong. Cik abang pun jangan cepatlah bangun pergi sejadah tu, basuh pinggan dulu, susun dia punya mangkuk dulu contohnya, kan. Maka sama-sama kita solat saja. Ini peluang. Selepas solat subuh contohnya, duduk bersama-sama dengan anak-anak kita, apa yang kita boleh buat? Baca zikir waktu pagi, kemudian kita baca Quran, ada ustaz live tafsir, kita tengok tafsir contohnya. Masya Allah, tabarakallah. Mari waktu duha kita di rumah masih boleh solat duha. Jadi alhamdulillah, furas samina, peluang yang begini besar untuk kita menjadi manusia yang bertakwa. Itulah yang diharapkan dengan hasil daripada datangnya Ramadan, la'allakum tattaqun. Yang keempat, jangan kita samakan hari puasa dengan hari tak puasa. Dari sudut mana? Dari sudut penjagaan anggota panca indera kita. Kalau hari tak puasa tu asyik duduk kata ke orang hari puasa, kata juga hari tak puasa duduk-duduk membawang, ya. Saya kata tak payah membawang-bawang lah, mengumpat senang. Kalau membawang tu nampak macam tak apa besar, nampak macam tak apa nak besar dosa dia. Kami tak mengumpat. Habis duduk membawang je. Hei, mengumpat dengan membawang tu apa benda? Kenapa kamu modify nama dosa tu supaya orang
macam riba dengan interest. Oh tak, saya tak ada riba, bank saya tak ada riba, yang adanya interest. Serupalah tu, cuma kita tukar nama. Maka kita biarlah kita tenang di waktu kita puasa ni. Biarlah ada perbezaan sikit. Kalau dulu suka marah-marah, suka tulis benda-benda tak baik, biarlah kita berpuasa. Kata di para sahabat, apabila kamu puasa tak makan tak minum, falyasum sam'aka wa basaraka wa lisanaka anil kadhibi wal ghibati wan namimah. Puasa jugalah lidah kita, mulut kita, tangan kita, kepala kita daripada maki, cerca, mengumpat, batu api dan sebagainya. Yang kelima, awidi abna'aki 'ala siyam. Latihlah anak kita supaya berpuasa pada bulan ini. Mana kalau anak kita yang wajib dah tu, yang balik tu, itu bukan latih, itu wajib, mesti kena keraskan hukuman. Tapi anak-anak yang kecil-kecil ni, yang belum balik ni, yang baru dah sekolah rendah kan, maka kita awidi, mana biasakan anak, ajar dia dulu. Kalau dia kata dia tak mampu lah, ya ibu, saya boleh puasa setakat tengah hari je, dia panggil puasa yuk-yuk dah. Puasa yuk-yuk, puasa setengah hari buka puyuk. Itu bahasa zaman kita budak-budak dulu lah. Orang Kelantan kata, budak ni puasa yuk-yuk ini, puasa tapi buka periuk. Buka puyuk. Biar dulu, setakat setengah hari, besok mungkin sampai ke asar, dan insya-Allah lama-lama dia boleh puasa. Itulah kalau dia ada kemampuan, ajar. Jangan kata, oh kesian lah budak-budak, baby. Anak kita umur 10 tahun duk panggil baby lagi. Itu yang jadi manja pelik tu. Kita ni kadang-kadang kita dengan anak ni terlalu sayang. Kita telefon, saudara, hantar anak mari ambil bantuan ni. Ada musaadah Ramadan orang bagi. Oh sorry lah ustaz, anak saya semuanya tidur buat tarik mata lagi. Pukul 11 pagi duk tarik mata buat apa? Mana kita tak didik anak kita. Masa itu keemasan, masa itu sangat berguna. Jangan duk kira. Latih anak kita puasa, latih anak kita solat, latih anak kita baca Quran. Alhamdulillah. Baiklah, yang keenam, wakfah yang keenam, hendaklah suri rumah, ahli-ahli dapur, ahli-ahli yang buat kerja ini, orang rumah, suri rumah, semua sekali ni, biarlah kita letak di hadapan kita kelebihan. Kita buat makanan, kita masak dengan niat lillahi ta'ala, liwajhillahil karim, dengan niat untuk Allah Azza wa Jalla. Jangan duduk alah, puasa PKP ni penat. Pukul 3 masuk dapur dah. Dulu senang je, balik kerja berhenti kat bazar, 2 plastik beli. Suami pun balik kerja berhenti di bazar, 2 belah tangan bawa balik pula. Itu yang 270 tan makanan yang telah dicampak tu. Sekarang ni tak ada, kita sendiri. Kita ukur mengikut apa yang ada dalam rumah kita. Kita ada anak 6 orang, campur ibu dengan ayah 8 orang, kita ukur setukak banyak tu nak makan. Tapi kalau ada jiran-jiran sebelah rumah kita, ada orang-orang yang duduk bersendirian contohnya, bolehlah kita tambah lagi berapa orang untuk kita bagi agi-agikan makanan kepada jiran-jiran tetangga. Kita kata alhamdulillah. Jadi yang pertama sekali para jemaah, khususnya Ramadan, kita baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih, ada daripada Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu anhu, qala sallallahu alaihi wasallam, man fattara sha'iman kana lahu mislu ajrihi. Siapa dia beri makan orang berpuasa, tanda tuan-tuan, man fattara sha'iman, siapa dia beri makan orang yang berpuasa, kana lahu, bagi dia pahala dia sama dengan orang puasa. Pahala dia tanpa mengurangkan puasa orang tu, pahala orang puasa. Contohnya kalau dia beri makan pada saya makan makanan dia. Jadi anak punya puasa tinggal 95%, tak mahu aku makan, baik aku beli sendiri. Ini tak ada. Orang puasa tu 1%, kita yang ambil pahala, tapi kita boleh pahala lah, puasa tu puasa lah. Kita hanya boleh ambil pahala berpuasa orang tu. Masya Allah, tabarakallah. Hadis ini diriwayat oleh Tirmizi, Ibnu Majah dan lain-lain. Kata di para ulama, al-muradu bi taftirih an yushbi'ahu. Maksudnya kita beri makan sampai kenyang, sampai kenyang. Ni ada jemaah ni bila ada buka puasa di masjid, kita anjurkan supaya makan tamar dulu kan. Makan tamar, minum air, kalau ada kuih makan kuih, lepas tu kita solat.
Oh, tak mau. Oh, kenapa tak mau? Rugi, dia kata. Sebab apa rugi? Maknanya pahala buka puasa tu boleh kepada orang tuan tamar, tuan air dengan tuan kuih. Kami yang masak nasi daripada pagi sampai petang ni, tak boleh pahala orang buka puasa. Kita kata la. Ulama kata apa? Taftir di sini dengan makna yushbi'u, sampai dia kenyang baru betul. Tak kira lah dia berhenti solat lepas tu sambung balik nasi. Sama, itu dipanggil iftarus shaim. Bukannya buka puasa pak gitu ya, itu yang adalah. Maka para jemaah sekalian, kita faham di sini, alhamdulillah, beri makan siapa yang kenyang. Ramai di kalangan ulama-ulama salafus salih suka sangat beri makan kepada orang-orang yang berpuasa, kan. Di antaranya Abdullah bin Umar, Daud At-Tai, Malik. Ramailah ulama-ulama salafus salih, orang dua-dua zaman kita hari ni pun, kalau bab buka puasa ni dia suka bagi makan, suka panggil orang buka puasa. Zaman kita nak panggil orang tak boleh, nak kumpul orang di masjid tak boleh, kita hantar ke rumah. Masya Allah, tabarakallah. Hari ni kita masak 50 makanan, 50 bungkus nasi ataupun kuih, ataupun kita saya nak baca Quran tak sempat masa nak buat kuih, beli je, order COD air tebu 50 bungkus, hantar semua. Panggil budak-budak di kampung ni, hantar ke jiran-jiran orang pondok ni, bagi belaka. Kita kata Masya Allah, tabarakallah. Baiklah, banyak lagi ni poin yang saya nak sebut pada para muslimin dan juga khususnya muslimah. Yang ketujuh, ij'ali laki rafiqan daiman. Sentiasa kita duduk ditemani oleh kawan kita. Ketika kita di dapur, ketika kita buat kerja rumah lain, lipat baju ke, basuh pakaian ke, apa saja, duduk di rumah, biarlah ada kawan. Waktu kita free, kita duduk di sini baca Quran lah, kan. Tapi waktu kita ada buat kerja ni, pergi mari, maka biarlah di tangan kita ada alat. Sekarang ni alhamdulillah, gadget ada di tangan masing-masing. Kita boleh duduk di dapur, sama ada kita pasang Quran, Bismillahirrahmanirrahim, boleh je kita dengar. Boleh kan kita dengar, kan. Ataupun waktu ada live, kita pasang ustaz ni ceramah letak situ. Tak apa, bukan syarat dengar ilmu tu kena tengok rupa ustaz, tak payah tengok, dengar aja. Pasang radio, pasang kita punya, kalau radio tu banyak pergi ke lain pula, 15 minit tazkirah, lepas tu lagu-lagu pula kita pasang, kita punya alat-alat gadget kita, handphone kita ni kita pasang, kita letak sambil buat kerja, kerak duduk potong bawang, duduk orang panggil potong ikan, ayam, ustaz kita ceramah. Letih aku dengar Abu Anah ngajar tafsir pagi. Waktu duha nanti kita buat kerja lain, kita cari ustaz lain pula dengar situ. Masya Allah, tabarakallah, peluang yang besar, kan. Oh, saya nak dengar ustaz, rindunya kat Masjid Haram, live daripada Masjid Haram, pasang. Waktu kita nak sahur contohnya, pasang Masjid Haram, duduk live, imam duduk doa, ya Rabbi, angkatlah corona ini daripada kami. Kita duduk amin. Boleh kita amin. Ulama mengatakan, kalau waktu live, waktu imam sedang berdoa live, kita boleh aminkan. Sebab sama dengan dia doa, dengan kita yang amin. Tapi kalau rakaman 3 hari, lepas kita amin juga hari ni, itu dia panggil tidak mengaminkan doa. Kita baca sendiri, ikut dia, insyaAllah. Jadi kena pandai. Hari ni alhamdulillah, wasail ta'lim, alat-alat sebaran ilmu ni sangat luas. Atas kita lah nak guna ke tak guna. Kita nak apa ni, pandai mengambil peluang ataupun tak pandai, itu terpulang kepada masing-masing. Maka para jemaah sekalian, kita kena ikut. Yang ke-8, ihzari minal group al-wasafi. Itu punya bahasa Arab, kan. Berhati-hati kita daripada grup WhatsApp. Oh, masuk grup WhatsApp ni tak baca kita, tak baca Quran, kita duduk sibuk, duduk melayan ni, duduk layan ke grup tu, ke titik air liu dah. Ataupun lebih berat lagi, channel-channel TV yang duk tayang cerita-cerita yang tidak baik. Kita ni dipanggil qanawat qadaiyah. Apa nak qanawat qadaiyah? Kita banyak channel-channel dalam dunia ni yang kita boleh boleh tengok sana sini. Saya bulan Ramadan ustaz tak tengok dah cerita Korea tak tengok, tapi cerita Nabi pula. Ada seorang pendakwah dia kata cerita Nabi, cerita baik, pelakon pula jahiliah. Sebab pelakon tak tahu aurat. Dia sendiri tu jadi jahiliah, jadi bini Abu Jahal lah, bini Abu Lahab, mari duduk campak sampah depan tangga Nabi. Kita kata Masya Allah, tabarakallah, tak usah duduk tengok-tengok lah.
Saya nak baca cerita Nabi. Baca, beli buku. Banyak buku Ar-Rahiqil Maktum lah, buku sirah Nabi yang kecil-kecil ada. Masya Allah, tabarakallah. Baca cerita Nabi. Dia tetap sama baca. Kita tengok 1 jam tu macam kita baca satu buku. Betul lah. Tapi bulan Ramadan ni pandai-pandai lah, kan? Jangan habiskan masa kita dengan duk ikut program-program yang tidak berfaedah dalam grup ataupun dalam TV ataupun dalam apa saja. Yang kesembilan, kalau boleh kita ambil masa sikit. Ini agak sukar lah. Kadang-kadang makanan tu siap awal, kadang-kadang tak siap, kan? Maka eloknya kita ambil makanan tu kita siap awal. Kalau boleh sebelum qubail al-iftar, sebelum iftar masuk waktu maghrib tu, kita berkumpul dulu di tempat kita nak makan dengan anak beranak, dengan family. Kalau kita ada yang belum baca zikir petang, baca zikir petang, ataupun kita baca Quran, ataupun kita berdoa dekat dengan waktu nak buka puasa, hina yuftir, dekat puasa tu kita khususkan untuk doa, walaupun 2 minit, walaupun 3 minit, doa. Ya Allah, kabulkanlah puasa kami. Ya Allah, bantulah kami dapat puasa dengan baik, dapat baca Quran pada waktu malam dan pada waktu siang, kan? Dan dapat berilah keampunan kepada dua ibu bapa. Seolah-olah kita teringat waktu kita nak buka puasa ni lah, kita teringat pada mak ayah kita betapa sibuknya ibu daripada pagi tadi menyediakan makanan untuk kami berbuka puasa. Sekarang ni ibu berada dalam tanah. Jadi kita doa, Allahumma ufillah, ya Allah ampunkanlah dosa mak aku, ya Allah ampunkanlah dosa bapa aku. Inilah waktu mustajab. Karena itu saya kata alhamdulillah PKP mari, tidak ada lagi syarikat swasta doa. Tahu ini kita kata kalau tidak habis masjid ni swasta, masjid ni swasta. Jadi anak-anak sekarang ni tak ada swasta, kita sendiri yang berdoa untuk ibu bapa kita kalau kita sayang kepada mereka. Masya Allah, tabarakallah. Yang ke-10, apabila masuknya waktu maghrib, confirm maghrib, maka berbuka puasalah kita. Buka puasa, bagaimana kita nak buka puasa? Yang pertama sekali baca bismillah. Kemudian kalau boleh kita ambil rutab, tamar yang separuh masak. Kalau tak ada juga cari tamar, kan? Di samping tu kita biar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, buat tamar, kan? Selepas kita makan, kita baca doa. Doa apa? Doa berbuka puasa. Zahabaz zama'u wabtallatil uruqu wasabatal ajru insyaallah. Ini saya dah sebarkan dalam risalah saya ni. Ada sahur dan iftar. Maka itu di antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita kena cepat. Kita baca zahabaz zama'u wabtallatil uruq wasabatal ajru insyaallah. Ataupun kita baca doa yang dibaca oleh sahabat, Allahumma inni as'aluka bi rahmatika allati wasi'at kulla syai' an taghfira li. Bacalah doa apa tu. Tapi yang tadi, yang pendek tu, zahabaz zama'u wabtallatil uruq wasabatal ajr. Cukup. Berhenti solat maghrib, sambung makan pula lepas tu, tak apa, sebab dia panggil wajibatul iftar, sampai kenyang. Bukan sekadar 3 biji tamar ataupun setengah air. Allahu Akbar. Kemudian yang ke-11, jangan makan banyak. Kita makan sekadar yang kita rasa cukup dah untuk nak kenyang, nak pulihkan balik tenaga kita. Dan insya-Allah dengan makan tamar, ahli perubatan kata tamar ni dia mengikut sains, dia punya serap, dia manis dia tu, dia boleh hantar balik glukos ke dalam tempat-tempat yang diperlukan dalam tubuh kita dalam masa beberapa minit saja. Berbeza dengan nasi, sampai habis tarawih baru sampai dia punya delay. Kalau kita naik buk kat ni, buk laju ni, hot tu buk nelayan keping berjalan lambat. Jadi sekurang-kurangnya kita boleh, bila tak makan banyak, kita nak berdiri lama sikit tarawih pun tak berat tubuh, insya-Allah, tabarakallah. Nah, ini yang ke-12, kita segeralah solat isya. Apabila masuknya waktu isya, jangan kata relax dulu, rehat-rehat dulu, baru sudah pasal pinggang solat awal-awal lagi, sebab malam Ramadan ni malam yang cukup berharga. Para ulama mengatakan malam Ramadan itu malam yang berharga, iaitulah malam kita kita buat apa? Kita baca Quran dan kita qiyam Ramadan. Sebab Nabi SAW mudarasah, Jibril datang baca Quran dengan Nabi pada waktu malam. Karena itu ulama katakan afdal kita baca Quran, tadarus kita pada waktu malam. Tak boleh ustaz, saya punya grup tak boleh malam-malam. Pakai nak tidur, kita kata grup apa yang baca Quran? Tak usah duduk grup-grup lah baca Quran ni. Grup tu cuma memperingatkan. Ahli grup, sila baca Quran belakang hari ni, jangan lupa ya, insya-Allah. Bila mari malam Jumaat, malam selawat ya, insya-Allah. Itu je. Ni main grup ni, patut duk lapor ke grup apa? Saya kata tak payah lapor ke bos grup, kita malaikat sudah lapor laporan kita baca Quran ke tidak. Masya-Allah, tabarakallah. Maka
Yang ke-13 maknanya kita mujahadatun nafsi. Pada waktu malam kita cubalah baca-baca Quran, beristighfar sampai kita lena tidur. InsyaAllah kalau boleh kita solat tarawih berjamaah dengan keluarga kita pun tak apa. Kalau nanti kita dibuka ke masjid, ada sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, "Man qama ma'a imami hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailatin." Siapa yang berdiri bersama imam dia sampai sudah. Imam dia 8, imam dia 20 sampai sudah. Habis ditulis baginya pahala berdiri satu malam. Masya-Allah tabaraka. Jangan lari tengah jalan tarawih. Walaupun dengan keluarga, insya-Allah, walaupun dengan keluarga. Allahu akbar. Yang ke-14, jangan duduk kalau nak pergi ke masjid lah ataupun nak keluar rumah, jangan berwangi-wangian. Orang perempuan tak boleh. Termasuk nak pergi masjid pun jangan wangi ataupun pakaian-pakaian tak tu aurat. Ni saya nak pergi ke dekat kedai, pakai baju kelawar je lah, bukan nak pergi pasar pun. Pergi kedai runcit. Sama ya, keluar rumah orang tengok, itu haram belaka. Jadi biarlah hari kita puasa ni hari kita bertasattur bil hijab, dengan jaga pakaian kita, pakaian muslimah. Ni kita tengok hari ni pakai baju legging lah, apa benda seluar ketak. Saya kata orang tutup aurat zaman kita ni 3 jenis. Yang pertama menutup aurat. Yang ni yang cukup syarat dia. Yang kedua menudung aurat, hak ni hak pakai baju tak cukup saiz. Yang ketiga membungkus aurat, yang pakai baju ketat tu. Allahu akbar. InsyaAllah yang ke-15, bila mari 10 akhir Ramadan nanti kita hidupkan malam Ramadan untuk mendapat Lailatul Qadar. Cuma timbul hari ni, boleh tak kita iktikaf dalam musalla di rumah kita? Ada sebahagian ulama semasa mengatakan boleh. Di saat PKP ni kita iktikaf dalam musalla di rumah. Mana rumah kita buat satu bilik musalla, kita iktikaf duduk situ. Duduk situ dengan zikirnya, dengan baca Quran, boleh. Tapi majoriti ulama kata tak boleh. Iktikaf tu mesti di masjid. Saya pun kata di zaman PKP ni insya-Allah kita ambil banyak kemudahan. Nak pergi masjid tak boleh, solat Jumaat pun tidak boleh, kan? Yang ke-16, apabila uzur syar'i. Ni ramai wanita sudah tanya. Dia kata, "Ustaz, waktu uzur apa yang saya boleh buat?" Kita kata 2 perkara je puan tak boleh buat waktu uzur. Yang pertama puasa, yang kedua solat. Ataupun yang pertama solat, yang kedua puasa. 2 tu tak boleh. Adapun amalan-amalan yang lain, doa, zikir, tasbih, tahlil, istighfar, sedekah, inilah peluang. Kita tak sibuk dengan solat, kita lah tolong masak pulanya. Nah, ini ibu-ibu, bagi anak-anak dara pula yang ada kat rumah tu, yang tak solat, janganlah tak bangun. "Mak, saya cuti, habis tak bangun sahur lah." Mu bangunlah, tolong ibu sibuk nak solat subuh lagi. Kamu yang tak solat, kamu bangunlah jadi juru hidang. Makanannya, lepas orang pergi semua siap nak pergi solat subuh, kamu tolong basuh pinggan. Pahala besar. Adat menjadi ibadat. Walaupun dalam keadaan uzur, tapi masih lagi ada peluang. Anak-anak perempuan kita bangunkan dia dengan motivasi yang besar. Sebab kita nak suruh mereka dapat menikmati jauh Ramadan dan menghasilkan pahala orang yang berpuasa. Masya Allah, tabarakallah. Habis, macam mana ni Ustaz? Saya bila mari Ramadan banyak air malak ibadat tak boleh buat. Maka anak kata, kalaulah 10 akhir Ramadan kita nak pecut sungguh-sungguh, nak ibadat kuat, tapi jangkaan dia punya haid mari pada saat itu, kan? Maka puan awal Ramadan pecut dah. 2 juz sehari baca. Tahajudnya solat, tarawihnya solat, kan? Bila mari waktu haid, insya-Allah Allah Ta'ala akan beri pahala penuh. Dia panggil pahala pencen penuh. Nak solat tak boleh, nak puasa tak boleh, tapi kita boleh duduk bersama dengan mereka. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayat oleh Sayyidina Abu Musa al-Asy'ari, "Idza maridal 'abdu aw safara." Apabila seorang hamba sakit, tak kira lah sakit sungguh ataupun uzur syar'i. Ni kita ni orang perempuan haid dipanggil uzur syar'i. Aw safar, atau dia musafir tak boleh solat sunat, nak puasa pun tak boleh, penat. Kutiba lahu mislu ma kana ya'malu muqiman sahihan. Allah Ta'ala akan tulis bagi dia sebab pahala seperti yang dia buat waktu dia sihat, waktu dia tidak uzur, waktu dia tidak musafir. Hadis ini dalam Bukhari. Masya Allah, tabarakallah. Jadi kita mengatakan peluang yang besar. Pernah Nabi kita dalam peperangan Tabuk, Nabi kata, kamu naik bukit, kamu turun wadi, ada orang di Madinah ambil pahala sekali dengan kamu.
Kata di para jemaah, "Le, macam mana Rasulullah? Mereka di Madinah." Nabi kata, "Na'am. Habasahumul uzur." Mereka tak dapat datang kerana uzur. Jadi daripada dua hadis ini, para ulama telah istinbat, orang perempuan yang uzur, kalau mereka istiqamah di awalnya sebelum uzur, mereka dapat pahala pencen penuh pada saat itu. Hani'an lakum, kita kata bahagialah orang perempuan pada waktu tu. Maka kita jangan lara, jangan leka, saya tak boleh buat apa dah, haid dah, pakai selemenung gitu, zikir pun tidak, apa pun tidak. Cuma timbul sikit lagi masalah, boleh ke tidak wanita baca Quran ketika haid? Jadi wanita baca Quran ketika haid, jawab dianya di sini ada dua pandangan ulama. Jumhurul fuqaha, majoriti ulama, kebanyakan ulama mengatakan haram orang perempuan haid baca Quran sehinggalah selesai daripada haid dia. Kecuali ayat-ayat Quran yang dikira zikir, yang dikira doa, seperti Bismillahirrahmanirrahim, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Rabbana atina fid dunya hasanah. Semua itu zikir pada Quran boleh baca. Ataupun kita baca ayat kursi kerana nak jaga tubuh kita daripada diganggu oleh jin syaitan, kan? Maka nak ganggu ketika bacaan, ketika nak tidur, itu boleh. Dalil-dalil mereka mengatakan adalah beberapa hadis. Hadis itu dipertikai, ada orang kata boleh terima, ada kata hadis itu dhaif, kan? La taqra'ul haid walal junub syai'an minal Quran. Orang haid, orang junub jangan baca Quran. Kemudian ada bagi ulama yang kedua, kata sebahagian ulama dia itulah ada pandangan daripada mazhab Imam Malik, satu riwayat daripada Imam Ahmad bin Hanbal dan beberapa orang ulama mutaakhirin, ia mengatakan tidak ada halangan orang haid untuk baca Quran kecuali orang junub. Sebab junub kuasa di tangan dia. Dia sudah berjunub, dia boleh pergi mandi, selesai junub. Haid kalau mari hari ni kita tak boleh mandi, kena tunggu 5 hari lagi atau seminggu lagi baru selesai. Maka takkanlah kita nak kias dua tu. Jadi kesimpulan daripada sini, saya mengatakan bahawa baiklah kita ambil al-ihtiyat, kecuali kalau dia ni hafizah, hafal Quran. Kalau tak ulang kaji seminggu ni, boleh jadi dia terlupa. Bolehlah dia ulang kaji hizib-hizib yang selalu dia baca, selalu ulang kaji. Ataupun kita ni guru Quran, kita nak mengajar Quran, insya-Allah boleh dalam itu. Tapi kalau kita nak ta'abbud bi tilawatil Quran, kita kena ingat majoriti ulama mengatakan perkara itu dilarang. Cuma saya masih lagi mengatakan bahawa perkara ni perkara khilaf di kalangan ulama. Tapi oleh kerana dia khilaf, banyak lagi ibadat lain yang kita boleh buat. Yang tak boleh buatnya baca Quran, solat, puasa. Yang lain-lain semua kita boleh buat, dipersilakan. Zikir pagi tadi baca ke tidak? Oh, sibuk nak baca Quran walaupun haid. Baca zikir pagi boleh je, tidak jadi halangan. Nah, zikir petang boleh je, zikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar boleh. Dan kita banyak lagi ibadat-ibadat lain yang diizinkan untuk kita. Maka para jemaah sekalian, tak perlulah kita gundah gulana ataupun kelang kabut dalam masalah ini. Yang ke 17, ada orang perempuan dia kata, "Ustaz, saya ni sayanglah nak tinggal puasa." Satu. Kumpulan yang kedua kata, bukan saya nak tinggal puasa, saya kalau tinggal puasa Ramadan nak puasa balik, saya ni kerja, selalu travel lah, macam-macam kerja, penat kan, nak qada tu payah Ustaz. Boleh ke saya makan pil, makan ubat menahan haid? Kita kata dari sudut syaratnya boleh. Sebab ulama kata al-ibratu bi wujudid dam, yang diambil kiranya ada darah. Ada darah. Kalau tak ada darah, tak ada boleh puasa. Cuma itu dari sudutnya. Tetapi dari sudut kesihatan, puan kena rujuk kepada pihak kesihatan, kepada doktor. Rujuk pada doktor, jangan duduk main sendiri-sendiri. Nanti kan banyak benda pula yang terjadi. Kesan, efek dia, kesan daripada makan ubat itu banyak celaru. Sebagaimana yang bercelaru ni telah berlaku kepada wanita-wanita yang pergi ke Mekah, banyak duduk celaru. Ustaz, pagi ni ada haid, malam boleh pergi masjid. Kita kata ini huru-hara jadi. Akhir sekali jadi huru-hara pula dia. Allahu Akbar. Dan yang ke-18, bagi wanita yang tertinggal puasa tahun ni, maka mestilah dia qada balik selepas Ramadan. Fa'iddatun min ayyamin ukhar. Fa'iddatun min ayyamin ukhar. Jangan kita ambil pada hari yang lain. Itu 18 perkara. Yang ke-19, buatlah persiapan diri, kan, membantu suami dalam menguruskan rumah tangga kita. Insya-Allah semua kerja-kerja buat wanita itu diberi ganjaran oleh Allah Azza wa Jalla dengan sebaik-baiknya.
Yang ke-20, berhati-hati para wanita dengan hadis-hadis yang palsu tentang wanita dan juga menyediakan makanan. Ada sebuah hadis, jangan tulis hadis ni. Hadis ni sumber dia daripada Biharul Anwar. Biharul Anwar ni kitab Syiah. Dia kata apa? Mana-mana perempuan yang berkhidmat kepada suaminya 7 hari. Kita ni PKP 40 hari lebih dah. Allah Ta'ala tutup daripadanya pintu-pintu neraka dan dibuka baginya 8 pintu surga. Masuklah ke mana-mana nak. Yang kita baca hadis sahih tadi, mana-mana perempuan yang solat, yang puasa, kan, yang taat kepada suami, baru dapat ni. Dia tak sebut mana-mana perempuan yang khidmat pada suami dia 7 hari. Sebab apa 7 hari? Puak-puak Syiah dia nikah mut'ah 7 hari. Nikah 5 hari. Dia boleh nikah 24 jam, boleh. Dia panggil nikah mut'ah. Wa qala alaihi salam. Dengar, ini sumber dia. Kita dengar banyak kali dah. Berkata pula alaihi salam tu Ali tu. Ma min imra'atin, contohnya. Mana-mana orang perempuan yang beri minum pada suami dia sekali minum, lebih baik daripadanya puasa sunat setahun. Puasa sunat setahun siangnya dan berdiri pada malamnya. Masya Allah, tabarakallah. Kata dia Al-Imam As-Sadiq. Imam As-Sadiq pula dia. Aku tanya Ummu Salamah tanya Rasulullah. Ini cerita hadis palsu belakang ni, kan? Tentang orang perempuan khidmat pada suami. Maka dia kata, mana-mana perempuan yang angkat susu barang-barang dalam rumah suami dia, ambil susu, ambil bunga ni tak sini, nasya Allah Ta'ala akan tengok tilik pada dia. Allahu Akbar. Mana-mana orang Tuhan tilik, maka tidak diazab. Semua ni riwayat daripada Biharul Anwar, kitab Syiah. Kata muhaqqiq, wa hadza minal kalamil makdzubil mafduh. Ini di antara cakapan-cakapan bohong yang ternyata pembohongnya dan matanya batil, tidak terdapat dalam kitab-kitab Ahlus Sunnah. Masya Allah, tabarakallah. Inilah perkara-perkara yang perlu kita ingat. Alhamdulillah, muslimat sekian saya dapat memberi kepada tuan-tuan dan puan-puan, puan khasnya 20 waqafat, 20 ciri-ciri perbincangan tentang perempuan, wanita dan Ramadan, dan termasuk juga muslimin dan Ramadan. Alhamdulillah, sekarang ini saya berpindah kepada beberapa soalan yang sampai kepada kita ni. Alhamdulillah, beberapa soalan yang sampai kepada kita, maka kita baca. Apakah hukum golongan yang tidak berpuasa seperti wanita haid dan nifas, di mana mereka tetap mau menahan diri dari makan minum dan perkara membatalkan puasa, seperti yang juga kata, boleh ke tidak? Kita kata tak ada masalah. Orang perempuan yang diberi keuzuran oleh Allah Ta'ala, haid, nifas, dia boleh tak payah tahan diri, dia boleh makan sebab dia sudah mendapat keuzuran. Allah Ta'ala tak benarkan dia puasa, tapi dia tak nak makan. Cuma kalau makan tu pelan-pelan lah, janganlah makan depan orang. Mentah ke dia tak puasa, suami duduk baca Quran, ambil tak kaca sini ngak nanya kawan tu kan. Jadi kita kata kita makan secara senyap-senyap, jangan duduk tayang-tayang kan, tayang kepada orang. Itu di antaranya. Soalan yang seterusnya, adakah sunnah berdoa selepas salat fardu ketika bila paling afdal? Jawabnya na'am. Di antara tempat mustajab doa ni, di antara azan dengan iqamat. Lepas pada kita salat sunat qabliyah tu, nak tunggu qamat, kita doa. Dan juga di akhir salat, sebelum kita bagi salam, kalau salat sunat lah, mustajab. Dan waktu selepas kita doa, zikir, salam, itu di antara tempat-tempat yang diminta kita berdoa. Tak semesti kita doa ramai-ramai kan. Dan untuk bulan Ramadan khasnya, tempat mustajab doa ketika kita berpuasa ni seluruhnya waktu mustajab. Dan waktu hampir dengan nak berbuka puasa, hina yuftir, itu lagi mustajab. Sebab kita kemuncak dah kita punya kelaparan. Pada saat itu kita hanya dapat mengadu pada Allah Azza wa Jalla. Kalau hari Jumaat pula kumpul 3. Petang Jumaat mustajab doa. Kita sedang berpuasa ketika kita nak buka puasa. Jadi ambillah peluang-peluang ini untuk kita mengambil peluang untuk kita berpuasa, untuk kita berdoa. Soalan yang seterusnya, larangan makan bagi orang yang tidak boleh berpuasa. Sama je. Tak payahlah, boleh makan. Silakan makan.
Kalau ada anak-anak kecil yang tak puasa tu, ajak dia sekali lah makan. Ada kawan lah ni tak. Pasal tu lah kalau adik baby ni, anak-anak kecil, ada kakak-kakak ramai tu rumah tu kasih lah dia, ada guru sama makan dapur. Mula-mula dengan ibu. Ibu habis tempoh puasa, mari kakak pula, Kak Long. Lepas tu mari Kak Ngah, Kak Cik. Makan sama pok dia. Dia boleh, tapi jangan sebab dia tidak puasa, dia memang dilarang berpuasa. Bila tak boleh puasa, boleh makan. Itu dua tu ya. Cuma yang kata kena tahan tu lain. Orang yang tersalah buka puasa kan, maka dia kena berhenti makan. Automatik yang kata ada sudah tak pakai jadi lah, tak boleh pakai jadi gitu. Kita kena berhenti makan pada saat itu. Ataupun orang yang apa-apa yang tersalah pada saat itu dia kena stop. Jangan teruskan makan. Adakah anak dalam kandungan dikenakan zakat fitrah? Dia gini, kaedah fitrah ni begini tuan-tuan. Dia punya skill, waktu dia maghrib malam raya. Mana-mana orang yang mati setelah azan maghrib malam raya, maka kena zakat fitrah. Tanda dia punya kaedah. Mana-mana orang yang meninggal dunia setelah azan maghrib akhir Ramadan, maka wajib atasnya zakat fitrah. Maknanya masuk dah waktu fitrah. Mana-mana orang yang dilahirkan pada selepas maghrib, mana malam raya, maka dia tak kena lagi sebab sudah tamat dia punya tempoh dia. Itu dia punya berbeza dua tu. Kalau dia lahir sebelum maghrib, azan maghrib, kena. Itu kan. Dalam kandungan dia tak keluar lagi, tak payah, tunggu dia keluar dulu. InsyaAllah kita bayar zakat nanti. Berapa lama tempoh afdal waktu berbuka? Kita tempoh dia, kalau kita boleh panjang lah. Tapi sekurang-kurangnya 45 patah doa tu cukuplah untuk kita berdoa sebelum maghrib. Jadi waktu tidak ada. Bayaran fidyah kepada ibu bapa yang telah meninggal. Jadi kalau kita ada fidyah, ayah kita meninggal tahun lepas, kita bayar satu hari secupak. Secupak tu lebih kurang dalam 700 gram. Apakah amalan yang patut dibuat ketika wanita dalam keadaan haid di bulan Ramadan? Jadi alhamdulillah, saudari yang bertanya ni saya dah hurai panjang dalam isu yang ke berapa tadi? Dalam 20 tadi, dengar balik, rewind balik kita punya kuliah ni, saya dah sebut bernamij orang perempuan dalam haid, semua benda dia boleh buat kecuali puasa, baca solat. Khilaf ulama tentang baca Quran. Jadi saya kata kalau baca Quran untuk hizib harian kita ulang hafalan, insya-Allah. Tapi kalau nak ta'abud, kita menghormatilah pandangan majoriti ulama yang mengatakan sedemikian. Jadi hari ini macam-macam orang, bila kita sebut pandangan-pandangan ulama, dia kata ustaz duk buka apa pintu kepada orang. Kita kena sebut itu amanah ilmiah. Yang awak nak baca, kata nak baca, ada kata ustaz saya kata boleh, silakan. Ana pilih pandangan yang akhwat sebab majoriti ulama yang mengatakan sedemikian, ramai ulama yang mengatakan sedemikian. Dan mengikut dalam kitab fiqh perbandingan mazhab, tak semestinya majoriti itu mesti rajih. Ada kalanya yang kecil itu lebih kuat dia punya dalil dia. Wallahu a'lam. Kita kata itu, kalau kita belajar fiqh, 4 mazhab itulah yang dibincangkan oleh para ulama. Apa lagi soalan-soalan yang ada ni? Masalah baca Quran dalam grup, alhamdulillah dah tampil banyak dah orang-orang yang telah bertanya dalam majlis fatwa pun ada secara personal, seorang-seorang petanya. Ana pun dah keluar video ringkas tentang nasihat saya kepada ahli grup. Kita mengatakan ahli grup ni sebagai tasjid, menggalakkan kawan-kawan baca Quran, insya-Allah yujar, boleh pahala. Tetapi kalau kita kata kita khatam setiap hari dalam grup, kita hanya dapat pahala sekadar yang kita baca, dan mungkin pahala menggalakkan orang baca Quran itu kita dapat, insya-Allah. Jadi para jemaah sekalian, itulah perbincangan kita pada hari ini tentang wanita. Jadi alhamdulillah, tentang wanita hamil, wanita yang mengandung, kalaulah mereka ini perlu pada buka puasa, ada hukumnya sendiri, dia boleh buka tapi dengan syarat tertentu. Demikian juga wanita yang tak larat nak puasa, ataupun yang sudah menyusu anak tapi kering susu dia. Kita kata zaman kita alhamdulillah ada badil, ada mak angkat banyak, susu debu banyak,
Jadi boleh je kita ganti untuk siang hari, kemudian malam kita nyusu badan. Dan alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan, kalau siapa nak tengok rakaman penuh kuliah saya tentang puasa dan Ramadan, boleh tengok dalam YouTube. Ana ada syarah beberapa siri kuliah dalam kitab Al-Mu'tamad dalam fiqh Syafi'i, dalam kitab Mustikah Hadis yang dikeluarkan oleh Pejabat Perdana Menteri, dan juga dalam kitab Fiqh Manhaji, dan juga saya syarah kepada risalah puasa dan Ramadan. Dan insya-Allah semua orang yang bertanya melalui WhatsApp ini, saya harap admin kita akan hantar hadiah-hadiah yang berupa buku risalah Ramadan, panduan puasa dan Ramadan, dan beberapa risalah yang saya keluar ini untuk orang yang bertanya di saat kita live ni. Lepas pada ni boleh juga, insya-Allah. Kata orang Ramadan tu karim, bulan Ramadan ni orang jadi pemurah. Jadi insya-Allah. Ada lagi soalan masuk. Boleh ke perempuan yang tinggal sendiri membaca surah dengan sedikit kuat dan melihat mushaf semasa solat tarawih? Kita kata kalau tak ada orang, ataupun kita baca depan anak kita je, boleh je kita, tapi jangan buat berlaku lagu, tak payah duduk taranung lah kan. Nak tengok mushaf pun boleh, ataupun tengok handphone, kita pacak handphone kita depan, kita baca, ataupun kita pegang Quran, letaklah buat meja sebelah ni ke, bila kita nak rokok sujud, kita letak sini, semuanya boleh. Kita kata alhamdulillah, tidak menjadi masalah, boleh kita buat. Untuk puasa 6 hari di bulan Syawal, perlukah qada puasa lebih dulu ataupun boleh puasa sunat? Alhamdulillah, untuk soalan ini saya dah jawab dalam video kita tentang puasa Ramadan qada dulu ataupun sunat dulu. Yang afdalnya kita puasa Ramadan dulu, puasa qada dulu. Tapi sekiranya tak sempat, Ramadan kita ada 10 hari qada, kita ni dalam raya tu ada haid pula kan, dalam rumah terbuka pula, walaupun PKP kita tahu senyap-senyap buka rumah kata tak kan. Maknanya kalau tak sempat dan kita ada keyakinan bahawa kita akan mampu untuk qada puasa secara berperingkat-peringkat, 3 hari sebulan ke berapa hari cuti kita puasa, maka boleh kita puasa sunat 6 Syawal dulu kemudian qada, boleh insya-Allah, tidak menjadi masalah. Baiklah, terima kasih kepada semua para penganjur Nisa Kefi, dan juga Syabab Dakwah, dan juga Yayasan Pondok Sungai Durian yang bergabung pada hari ini untuk bicara wanita dan Ramadan. Mudah-mudahan para muslimah dapat maklumat, garis panduan, 20 garis panduan untuk mengisi Ramadan ataupun untuk Ramadan yang sangat ceria pada tahun ini, insya-Allah. Jadi para jemaah sekalian, untuk program-program yang seterusnya, ana sentiasa selepas solat subuh lebih kurang 6.45 pagi kita solat subuh, kemudian kita baca zikir pagi dulu selesai pukul 6.45 ataupun sekitar itulah, maka kita ada tafsirul Quran. Saya sedang tafsir hari ini juzuk yang ke-30, yang kita sudah masuk ke surah Az-Zalzalah dah pagi tadi. InsyaAllah pagi esok kita sambung sampai khatam juzuk yang ke-30. InsyaAllah sebelumnya berlalu Ramadan, saya nak khatamkan bacaan tafsir juzuk 30 ni insyaAllah. Dan juga untuk lain-lain program jemputan macam kita ni, tuan-tuan boleh tengoklah di Facebook, iklan-iklan di Facebook kita ni. Adapun risalah-risalah ini boleh ambil di Facebook Abu Anas Madani, ataupun melalui di Facebook Yayasan Pondok Sungai Durian. Untuk rakaman video khasnya, tuan-tuan boleh tengok di Facebook Dar Taibah Barakah. Di sana video saja. Kita boleh, dia tak ada campur benda lain sebab senang orang nak cari kan. Dalam playlist dia pun ada. Kita nak cari Ramadan je, nak cari ni. Tapi yang senang, yang paling mudah sekali, iaitulah melalui YouTube. Cari Halaqah Abu Anas Madani di YouTube. InsyaAllah di sana terdapatnya ilmu yang besar, yang saya kira sebagai jariah, yang Nabi kita sallallahu alaihi bersabda, wa ilmun yuntafa'u bi, ilmu yang dimanfaatkan oleh orang. Saya harap YouTube dan juga sebaran-sebaran melalui media ini sebagai salah satu daripada jariah, selain daripada buku-buku yang saya usahakan penulisannya ini, insya-Allah. Jadi setakat itu dulu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih kepada semua pihak penganjur, Nisa, Syabab dan juga YPSD, dan semua para pendengar dan juga para jemaah yang bertanya.
Setiap orang yang bertanya sehingga tamat majlis ini berhak mendapat hadiah yang telah dijanjikan tadi, insya-Allah. Baiklah, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.